mencari hal laju dan pecutan. Ya, boleh digunakan untuk mencari hal laju dan pecutan objek yang bergerak. Ya. Jadi berdasarkan kepada titik-titik yang terhasil pada jangka masa detik ini, titik-titik yang terhasil pada pita detik yang berwarna putih ni, maka daripada situ kita boleh mencari. Yang paling utama adalah hal laju objek tersebut, dan seterusnya kita boleh mencari pecutan objek yang bergerak. Okey, jadi apa yang perlu kita ketahui pada bahagian mesin jangka masa detik ni? Okey, dia ada dia punya pelantar dia. Ini pelantar di mana kita akan letakkan kertas pita detik ni. Kemudian kertas pita detik ni sebenarnya diletakkan di bawah apa yang dipanggil sebagai, dalam bahasa Inggeris, stiker ataupun sebagai penggetar. Okey, alat ini, penggetar ni, dia akan bergerak atas bawah dengan kelajuan yang amat tinggi. Jadi bila dia bergerak macam mematuk, dia akan mematuk atau menitik pada bahagian pita detik tersebut. Bila dia menitik, maka dia akan menghasilkan satu titik. Dan pergerakan itu dipengaruhi oleh bekalan arus elektrik yang diberikan. Okey, arus elektrik yang digunakan adalah arus ulang-alik dengan kekuatan 12 volt. Ya, di sini. Jadi sekarang ni bila sahaja switch on, bila kita onkan switch, maka penggetar ini akan terus menggetar dan mematuk kertas pita detik tersebut. Jadi apabila switch itu di-onkan, maka kenderaan atau objek akan digerakkan. Maka apabila objek bergerak, maka kertas pita detik yang terlekat pada objek tersebut akan turut bergerak. Sebagai contoh, arah ini. Jadi pita detik akan bergerak, dan pada masa yang sama penggetar ini akan bergetar dengan kelajuan berdasarkan hertz yang telah ditentukan. Okey, sekejap. Okey, penggetar ini, ya, yang ini, penggetar ini, dia akan bergetar dengan kelajuan atau getaran 50 Hz. Ya, ini dalam bahasa elektronik, Hertz ataupun gelombang. Ya, Hertz, unit untuk gelombang. Okey, 50 Hz ini bermaksud, okey, ini kena faham ya. Okey, penggetar pada jangka masa detik ini dia akan bergerak atas bawah dengan kekuatan 50 Hz, frekuensi ya. Ini frekuensi sebenarnya. 50 Hz. Apa maksud 50 Hz? 50 Hz bermaksud dia bergetar 50 kali dalam masa 1 saat. Itu maksud dia. Ya. Okey, 50 kali dalam masa 1 saat. Jadi bayangkan dalam 1 saat dia boleh bergetar 50 kali. Ya. Dan setiap kali dia bergetar, ya, setiap kali ya, maksudnya ni 50 kali ya. Kena faham, ni 50 kali getaran. Setiap kali satu getaran
dia akan mematuk, dia akan menitik dan terhasillah satu titik di atas kertas putih pita detik ini. Itu yang kena faham. Ya. Jadi dalam masa 1 saat dia boleh menghasilkan 50 titik pada kertas pita detik tersebut. Okey, Jadi kalau kita lihat kepada hasil. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada hasil jangka masa detik ini pada pita detik, maka dia akan menghasilkan titik-titik seperti yang ditunjukkan di sini. Ya. Okey, ini titik-titik yang terhasil bagi setiap satu getaran. Ini titik yang terhasil. Ya. Kenapa dia ada jarak antara satu dengan satu titik yang lain? Sebab kertas pita detik ini dia bergerak. Bila dia bergerak, maka getaran tersebut akan menghasilkan titik pada tempat-tempat yang berbeza, dan jarak ini pula ditentukan oleh kelajuan objek yang bergerak yang menarik kertas pita detik tersebut. Ya. Jadi dia akan hasilkan macam ni. Jadi jarak antara satu titik dengan titik ini pula, seperti yang cikgu sebutkan tadi, dia bergantung kepada kelajuan objek. Okey. So berdasarkan kepada titik-titik ini dan juga jarak antara titik-titik ini, daripada sinilah kita boleh mencari hal laju dan juga pecutan. Ya. Hal laju dan pecutan. Dan yang inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kita nak cari hal laju, bagaimana kita nak cari pecutan. Ya. Okey. Jadi untuk kita memahami bagaimana perkara ini, jangka masa detik ini dilakukan, jadi dalam sukatan kita ada eksperimen yang berkaitan dengan jangka masa detik ini, di mana dalam eksperimen ini perlu setiap pelajar untuk mengingatinya, memahaminya, sebab eksperimen ini salah satu eksperimen yang paling mudah untuk ditanya dalam soalan, terutama dalam bahagian C, bahagian yang wajib, ya, iaitu berkaitan dengan untuk design eksperimen. Ya. Jadi setiap murid dia perlu memahami eksperimen ini. Jadi untuk itu kita akan lihat dahulu kepada eksperimen ini. Okey, kita akan lihat kepada eksperimen ini, dan selepas itu kita akan sambung lagi macam mana untuk kita menafsirkan, membuat huraian berkaitan dengan pita detik ini. Okey, sila lihat ada dua video eksperimen yang dilakukan di makmal. Jadi kita boleh tengok dahulu eksperimen ini. Di samping cikgu akan menerangkan. Okey, kalau kita lihat yang dipegang oleh pelajar ni, ini adalah objek yang bergerak. Kita panggil troli, dan dia ada landasan dia. Yang ni dipanggil landasan, ya. Okey, pada objek tersebut akan diikat dengan pita detik, ya. Jadi pada bahagian hujung objek ini dilekatkan dengan pita detik, dan bahagian hujung pita detik satu lagi akan diletakkan di bawah